Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallifu al-Imamul Ghazali Muhammad bin Muhammad rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Muka surat 39. Bab keempat, rahsia-rahsia solat dan keutamaannya dan keutamaan solat sembahyang. Solat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, yang merupakan pegangan yang meyakinkan dan penghulu segala amal ibadah. Dalam banyak-banyak amal ibadah, solat adalah penghulu amal ibadah. Ketika manusia dibangkitkan daripada kubur, nanti manusia akan berdiri lamanya 1000 tahun. Kemudian dihalaukan segala makhluk menuju ke padang mahsyar. Berjalanlah seluruh makhluk menuju kepada mahsyar, berhimpunlah di padang mahsyar ketika itu. Panasnya, umpama matahari jauhnya sejarak 1 mil 1 batu. Hari ini dalam dunia matahari duduk langit yang keempat, jaraknya 2000 tahun. Dan langit keempat jaraknya dengan bumi 2000 tahun jaraknya. Panasnya sudah terasa. Di padang mahsyar panasnya umpama matahari 1 mil 1 batu. Atau ada yang berpeluh sampai lutut, ada berpeluh sampai pusat, atau bersalah-salahan kelakuan makhluk ketika itu. Apabila duduk berhimpun 1000 tahun lamanya di padang mahsyar, maka Allah akan halaukan seluruh makhluk untuk menuju tempat hisab. Hisab itu bukan di padang mahsyar. Apabila sampai satu tempat untuk dihisabkan amal segala makhluk, ada 10 tempat perhentian. 10 tempat perhentian untuk dihisabkan amal kita. Perhentian yang pertama akan dihisabkan tentang amal sembahyang. Akan ditanyakan tentang sembahyang. Itu dikatakan penghulu segala amal ibadah. Kalau sembahyang yang tidak sempurna akan berhenti selama 1000 tahun sebelum sampai hisab yang kedua. Begitulah orang panggil suasana di hari kiamat. Kata muallif mengenai usul, yakni pokok, serta furu', yakni cabang, sudah banyak dibincangkan secara mendalam dalam kitab-kitab fiqh, dalam bab sembahyang, tentang usul dan furu' itu sudah banyak kita bicarakan dalam kitab-kitab fiqh dibicarakan. Oleh sebab itu, di sini kata Imam Al-Ghazali, kami ingin meringkaskannya sembahyang sahaja. Mana-mana yang dianggap perlu untuk para pelajar, iaitu yang berhubungan dengan amalannya serta rahsia-rahsianya saja. Dalam kitab ni ringkasan Ihya Ulumuddin, diringkaskan tentang sembahyang, tidak disebutkan secara mendalam. hanya disebutkan berhubungan dengan amalan dan rahsia-rahsia solat saja.
keutamaan azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fa innahu la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamati. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang jin dan manusia atau sesuatu benda apapun yang mendengar panggilan azan itu, melainkan akan menyaksikan amalan baik orang itu pada hari kiamat. Dan beruntung orang yang mendengar laungan azan, nanti di hari kiamat dia akan saksikan amalan orang yang mengerjakan sambutan azan tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, baginda juga telah bersabda, an Abi Sa'id al-Khudri, an Abi Sa'id al-Khudri, an Rasulullah, kita tu Rasulu, la ala sa' yang betul Rasulah, dan kita tu baris domah Rasulu, kan? Betulkan baris yang betul Rasulah, kan? Ana menasabkan isim, merufukkan khabar. Anna Rasulah, kan bukan Rasulu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sami'tumun nada faqulu mislama yaqulul muazzinu." Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu semua mendengar panggilan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang azan itu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaqun alaih. Seumpamanya kan, kita tirukan seumpama perkataan muazzin. Jadi hukum meniru orang yang melakukan azan itu adalah digalakkan dan bahkan iaitu sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bersebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan suatu sunnah. Kecuali di waktu dia mengucapkan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka dia jawab dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Kita baca baris yang muktabar lah kan. Kalau orang mengaji Arab, nahwu sarab, dia boleh baca banyak wajah. La haula wala quwatun pun boleh, la haula wala quwatan pun boleh, kan? Tapi kita yang tak mengaji nahwu sarab ni, kita baca yang muktabar lah kan. La haula wala quwata illa billah. Juga ucapan qad qamatis shalah hendaklah dijawab dengan aqamahallahu wa adamaha. Demikian juga ucapan as-salatu khairum minan naum, dijawab dengan sadaqta wa bararta. Selesai saja azan atau mendengar azan, hendaklah berdoa dengan doa. Habis kan azan, kan kita doa dengan mengangkatkan dua tangan. Allahumma rabba hazihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilatal wal fadilah. Bubuh nun kecil kan, tanwin bertemu dengan alif lam, dan kita bubuh nun kecil kan. Apa tu tanwin? Nunun sakinatun. Tanwin itu ibarat daripada nun mati, kan? Tanwinnya nunun sakinatun, nun mati. Muhammadan, kan? Asal-asal dia nun mati. Bila bertemu dengan alif lam, hidup baliklah, dia kena datangkan balik nun mati. Tanwin itu nun mati. Tanwin itu nunun sakinatun, nun yang mati. Dan bila tanwin bertemu dengan alif lam, kena pakai hukum asal lah, nun mati. Muhammadanil wasilat wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil an. Tambah nun mati lagi lah, mahmudanil lazi wa'attah, kan? Artinya apa? Ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabb hazi da'wati tammah, Tuhan yang menyempurnakan seruan azan, satu solat yang akan didirikan, kan? Kita laungan azan nak memberi maklum, azan ini nak memberikan, nak menyampaikan sudah masuk waktu sembahyang. Iqamah nak dirikan sembahyang dah, kan? Nak dirikan sembahyang dengan segera.
azan nak menyampaikan sudah masuk waktu sembahyang. Berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji seperti mana yang engkau telah janjikan. Dan atur orang panggil asal-asal azan kan mimpi daripada sahabat Abdullah bin Zaid kan. Nabi bermusyarah dengan para sahabat bagaimana cara nak panggil kan manusia untuk mendirikan fardu sembahyang. Ada sahabat yang memberikan cadangan kan, kita naikkan bendera kan, tak sesuai. Nabi tak terima kan naik bendera pula. Orang tak dengar kan, orang tidur ni. Ada sahabat dia kata tiupkan trompet je, itu macam orang Yahudi kan. Ada sahabat kata kita ketuk locengnya Rasulullah, macam orang Nasrani kan. Ada sahabat kata kita nyalakan api, macam orang Majusi. Lalu kata Abdullah bin Zaid, aku bermimpi seolah macam bau nak lelap kan, antara lelap dengan sedar. Lalu datanglah seorang laki-laki nak diajarkan dia kan, atau diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar kepada Rasulullah kan. Nabi terima kan. Nabi minta kan, Bilal bin Rabah dan juga Abdullah ibnu Ummi Maktum, dua orang sahabat, suaranya merdu bahkan lantang. Bukan hanya merdu tapi lantang. Dan sebab tu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat laungkan azan tempat yang tinggi sebab nak menyampaikan suara kan. Suara orang yang lantang sesuailah jadi kan muazzin ni. Kalau merdu ramai sahabat suara merdu. Dan sebab apa Nabi pilihkan Bilal bin Rabah? Sebab Rasulullah lantikkan Ummi Maktum, suaranya bukan hanya merdu, bahkan juga orang panggil suaranya kuat lantang dan jauh boleh pergi. Itulah keutamaan azan kan. Sehingga apa? Sehingga orang buta tanya Rasulullah, dia kalau nak pergi sembahyang ni dia perlukan orang nak bawa. Nabi beritahu, adakah kamu mendengar azan dari rumah? Ya. Nabi suruh datang juga. Ya, suruh datang. Kalau rumah kita dekat dengan masjid, dekat dengan musalla, surau madrasah, apabila dilaungkan azan kita mendengar kan, maka sembahyanglah di tempat tersebut kan. Keutamaan solat-solat yang diwajibkan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman. Ia ditentukan waktunya, ada waktunya. Dan suatu ketetapan bagi orang yang beriman. Suratun Nisa ayat 103. Maksud daripada ayat di atas, yang pertama, marilah mengerjakan solat dan apabila sampai waktunya dan kita mengerjakan ibadat sembahyang. Yang kedua, marilah menuju kebahagiaan kan, kebahagiaan dunia dan juga akhirat orang yang mendirikan sembahyang ni. Yang ketiga, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah, la haula wala quwwata kan. Yang keempat, solat telah mula didirikan dan datang kan di awal waktu untuk sama-sama mendirikan sembahyang berjemaah. Yang kelima, semoga Allah mendirikannya sembahyang serta mengekalkan solat tersebut dan mudah-mudahan istiqamah. Yang keenam, solat itu lebih baik daripada tidur kan. Dilaungkan azan, kita bangun kan, kita mengerjakan sembahyang. Yang ketujuh, engkau yang orang yang azan benar dan engkau telah melakukan kebaikan atau kelebihan seorang muazzin dan dipanggilkan orang sembahyang kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui satu riwayat, an Abi Hurairah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam banyak-banyak para sahabat Abi Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Dia paling banyak meriwayatkan hadis. Qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati kaffaratun lima bainahunna. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah kan, namanya Abdul Rahman,
Daripada Nabi SAW telah bersabda, solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya seminggu adalah sebagai penembus dosa di antara jarak waktu masing-masing, antara solat zuhur dengan solat zuhur esoknya, antara solat asar dengan solat asar keesokannya, antara solat Jumaat dengan Jumaat yang akan datang minggu depannya. Itu sebagai penembus dosa-dosa kita dan gugur dosa orang yang mengerjakan fardu sembahyang. Riwayat oleh Imam Muslim dan dibuat dalam kitab Sahih dia kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya, amalan apakah yang lebih utama dalam banyak-banyak amal ibadah? Amal apa yang lebih utama? Bagi dia pun menjawab, as-salatu ala waqtiha. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang tepat pada waktunya. Dalam banyak-banyak amal ibadah, solatlah amalan yang paling utama. Dan banyakkan kita mengerjakan ibadat solat fardu tu tak dapat tidak ditambahkan dengan solat-solat yang sunat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, seorang sahabat yang Nabi gelarkan As-Siddiq di kalangan 124,000 para sahabat, dan Abu Bakar lah orang satu-satunya Rasulullah gelarkan dengan gelaran As-Siddiq. Dalam banyak-banyak para sahabat, Abu Bakar lah kan yang masuk Islam serta seluruh keluarganya beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah. Ayahnya, anaknya, ibunya, isterinya kan, atau satu-satunya menghimpunkan seluruh keluarganya beriman. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Apabila waktu solat telah tiba, maka berdirilah kamu semua menuju ke tempat api yang kamu nyalakan dan padamkanlah api itu kan. Kalau sejuk kan, dinyalakan api orang dulu kan, padamkan api kan, pergilah tempat sembahyang kan. Orang dulu tidak ada alat pemanas kan. Kalau nak panas dia kena pakai api kan. Keutamaan menyempurnakan rukun-rukun solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan liwaqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha arajat wa hiya bayda'u musfiratun taqulu kan hafizakallahu kama hafiztani wa man shalla di ghairi waqtiha wa lam yusbigh wudu'aha wa lam yutimma ruku'aha wa la sujudaha wa la khusyu'aha arajat wa hiya sauda'u muzlimatun taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani hatta idza kanat haitsu sya'a lufat kama yulaffut saubal khalqi fayudrabu biha wajhuhu. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengerjakan solat tepat pada waktunya dengan melengkapkan wudu, menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyuknya, maka solat itu dinaikkan ke atas dalam keadaan putih dan cemerlang. Itulah orang yang menyempurnakan solat. Tidak dikatakan sempurna solat, melainkan didatangkan dengan rukun dan juga syarat. Nak dikatakan sempurna solat, dia ada orang panggil solat itu dua perkara. Dikatakan solat itu sempurna dengan sebab dua perkara. Yang pertama, solat itu sah. Yang kedua, solat itu diterima, baru sempurna. Kalau semata-mata sah tetapi tidak terima, tak sempurna. Nak sempurna dua perkara. Yang pertama sah, yang kedua diterima. Solat seorang itu diukur dengan rukun dan syarat.
Nak tahu sembahyang kita sah bertahun-tahun sembahyang sah ataupun tidak, lihat kepada rukun, lihat kepada syarat. Sebab tu Nabi mengatakan sesiapa yang mengerjakan solat tepat pada waktunya. Bagaimana rupanya? Dengan melengkapkan wudu. Miftahus solah, kunci sembahyang, sempurnakan wudu terlebih dahulu kan. 6 rukun wudu. Kemudian menyempurnakan rokok kan. Sempurna rokok seperti bentuk L kan. Bentuk L sempurna rokok kan. Sekurang-kurang rokok kalau kita tunduk kan, 2 tapak tangan sampai ke lutut, itu sekurang-kurang rokok kan. Anda kata kita sakit belakang, nak tunduk lebih sangat sakit kan. Dia sempurna rokok tu bentuknya seperti L. Sekurang-kurang rokok, setara mana kita tunduk, sekurang-kurang rokok. Adakah tunduk sikit ke rokok? Dikatakan sekurang-kurang rokok kalau kita tunduk tu 2 tapak tangan sampai ke lutut. Tangan tak wajib letak di lutut, sunat je. Tapi kalau kita tunduk, kita letakkan tangan kena lutut, itu dikatakan sekurang-kurang rokok. Tetapi kalau nak sempurna kan, bagi orang laki-laki dijarakkan lambung kan, dia lengan. Orang laki-laki kena buka ketika rokok, jangan lurus. Orang laki-laki sunat dijarakkan lambungnya. Lambung sini kan, lambung dengan lengan. Ketika rokok, orang laki-laki kena bengkok sikit lah tangannya. Itu suatu perkara sunnah. Orang perempuan rapatkan kan, orang perempuan dirapatkan lengan ke lambung. Orang laki-laki kan direnggangkan lengan daripada lambung dalam keadaan bentuknya L. Sempurnalah rokoknya kan. Daripada kepala sampai papan punggung, lurus je begitu. Kepala dia dongak sikit kan. Atau menyempurnakan rokok. Dan juga sujud, sempurnakan sujud. Sujud itu ibarat dihantarkan 7 anggota ke bumi, itu orang panggil sujud. Dan ibarat kita menghantarkan 7 anggota ke bumi, itu namanya sujud. Itu rukun kan. Yang pertama dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 5 dah. Dan hujung-hujung jari kaki, 7 anggota, 1 dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, 7 anggota dihantar ke bumi. Itulah dikatakan sujud. Adapun syarat tu lain kan. Syarat tu berbeza. Itu rukun. Syarat sujud, punggung mesti lebih tinggi daripada kepala. Syarat sujud, kepala mesti ditekankan ke bumi. Kalau sekadar dahi letak ke bumi tak ditekankan, maka luput syarat. Bila luput syarat, maka cedera rukun. Bila rukun cedera, sembahyang tidak sah. Sekadar letakkan dahi di bumi saja, sembahyang tidak sah. Dia mesti tekankan. Kadar mana tekankan? Kata alim ulama, kalau kita letakkan kapas di atas tapak tangan kan, letak benda berat terasa. Begitulah orang panggil, bukan nak ditonyuhnya, tidak, tapi ditekankan dahi ke bumi sebagai syarat ya, sebagai syarat kan. Lagi pula kena 1 juzuk kiri dan kanan kan, tapak tangan ke bumi, baru sempurna kan. Kalau dia sujud letak tapak tangan begini, terbalikkan, tak kena. Anak perut tak kena kan. Tidak sah, tu syarat kan. Kemudian jari kaki sekurang-kurang 1 kan, anak jari kaki mengenai perutnya pada bumi. Dia lentikkanlah. Ketika sujud, dia lentikkan hujung-hujung jari kaki sekurang-kurang 1 jari. Itu syaratnya. Itu syarat-syarat sujud kan. Sempurnakan sujud. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i, sujud ini sunat kita curamkan. Kalau tinggi panggil apa? Curam. Dia sunat dia landai. Dia bukan tinggi. Kan sujud ada orang dia macam ni sujudnya, ada orang dia gini sikit. Dalam mazhab Syafi'i ada satu kaul mengatakan sunat ketika sujud selandai. Bila bermakna kalau kita turun sujud kan,
kan, jangan curam gini. Unjur sikit, kasih landai suatu perkara yang sunat kan, sunat. Cuma orang perempuan kena berhati-hati lah kan, jangan sujud atas telekung, nanti tak sah sembahyang kan. Orang laki-laki kan, bila dia buat atas kain ridak dia kan, bila kain ridaknya pendek kan, ketika dia sujud atas kain ridak pun tidak sah kan. Atau dikatakan kesempurnaan sujud dan khusyuknya kan. Itu orang panggil sifat hati kan. Ketika baca Maliki Yaumiddin, hati jangan pergi tempat lain kan. Mulut menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati hilang jauh ke mana. Tidak ada sifat khusyuk tadabburnya, tidak ada. Maka solat itu ketika sempurna sembahyang tersebut, solat itu dinaikkan ke atas, awak naikkan amalan sembahyang tersebut dalam keadaan putih dan cemerlang. Atau terima tu. Bila solat itu sah dengan cukup sempurna rukun dan syarat, awak naikkan tersebut dalam keadaan putih, dia terimalah. Kan sah lagi pula, dia terima, barulah sempurna sembahyang kan. Solat itu akan berkata, amalan sembahyang itu berkata kan, Allah rupakan dalam bentuk makhluk, semoga Allah menjaga dirimu sebagaimana engkau menjaga aku. Sebagaimana kita menjaga sembahyang, begitulah Allah akan jaga kita. Tetapi sesiapa yang mengerjakan tidak pada waktunya, sembahyang hujung-hujung waktu kan, sembahyang pun terlebih-lebih keluar daripada waktu kan. Sesiapa yang mengerjakan tidak pada waktunya yang ditentukan dan tidak melengkapkan wudu serta tidak juga menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyuknya, maka solat itu naik ke atas dalam keadaan hitam legam sambil berkata, semoga Allah menyia-nyiakan dirimu sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Begitulah kata amal ibadat sembahyang. Kalau kita buat bermudah-mudah, maka Allah akan bermudah dengan kita. Dan kalau kita jaga solat, Allah akan jaga diri kita. Selanjutnya, setelah solat itu berada di suatu tempat sebagaimana yang diketahui ilah kan, Allah SWT tu lah, yang dilipatkan sebagaimana dilipat baju yang koyak, kemudian dipukul kepada muka pelakunya. Tiap-tiap pintu langit 7, pasal langit 7 pintunya, 7 malaikat yang jaganya kan. Maka amalan yang kita kerjakan akan dibawa naik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba malaikat bertanya, siapa orang ni? Fulan bin si Fulan. Apa amal dia? Kan? Sebab malaikat melihatkan amal ibadat sembahyang hitam. Kata malaikat, kan, engkau konyokkan ibadat sembahyang dia ni sebagaimana baju yang dilipat tu rembaskan balik ke atas muka orang yang sembahyang. Sembahyang kita tak diterima. Dan barangkali sah tapi tak diterima. Barangkali tak sah dan juga tak diterima. Dan atau dikatakan nak sempurna solat kena ada 2 perkara. Yang pertama sah, yang kedua diterima. Barulah sempurna sembahyang seseorang. Dan kalau sah, itu dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh, cukup rukun, cukup syarat. Setiap rukun sembahyang ada syaratnya kan. Maka ulama dibagikan dalam banyak-banyak rukun sembahyang, ada 13, ada kata 14. Atas kaul yang mengatakan 14 rukun sembahyang, dia mengasingkan tumakninah. Dan ada kata 17 kan. Kita peganglah kaul yang masyhur, yang muktamad tu 13 kan. Maka dibagikan 3 bahagian kan. Ada rukun qauli 5 kan. Ada rukun fi'li 6, 11 dah. Ada rukun qalbi 2, cukup 13 kan. Rukun qauli 5, rukun yang bangsa perkataan. Bila kita baca rukun qauli, didengar di telinga sendiri. Rukun fi'li 6, perbuatan dia. Kita kiam, diri tegak, rokok, sujud, dan duduk antara 2 sujud, dan duduk tasyahud akhir, dan 5 rukun fi'li,
2 rukun qalbi, niat dan juga tertib. Cukup 13 rukun sembahyang. Itu baru rukun, belum syaratnya lagi. Dan setiap satu rukun dari syarat-syaratnya. Belum syarat sah. Syarat sah lain pula. Dan syarat rukun lain. Itu syarat dalam sembahyang. Kan ada dikatakan syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang kata ulama ada 8. Islam, kan, akil, kan, orang yang berakal. Yang pertama orang Islam. Kalau orang kafir sembahyang pun tak sah juga. Yang kedua orang panggil akilun, orang berakal. Tiba-tiba orang gila sembahyang. Cukup 4 rakaat sembahyang zuhur, tak sah juga. Pasal gila orang ni. Kan? Islam akil balik, agak apa? Orang panggil suci. Suci daripada hadas, kan, sama ada besar ataupun kecil, tubuh, kan, pakaiannya, tempat sembahyang dia. Orang panggil suci. Kemudian apa? Orang yang menutup aurat. Dan menutup aurat. Biasa orang sembahyang bajunya, pakai baju t-shirtnya senting. Kan kita sujud, dia nampak belakangnya, kan. Itu orang panggil, kan, tidak menutup aurat. Kan. Kemudian apa? Orang panggil menghadap kiblat. Yang dadanya menghadap arah kiblat. Kemudian yang jarang-jarang orang ambil berat, syarat sah sembahyang apa? Kena mengetahui perbezaan antara fardu dan sunat. Ini syarat sah. Kalau kita tak boleh bezakan yang mana rukun, yang mana sunat, sembahyang tidak sah. Pasal nama pun syarat sah. Syarat sah sembahyang mengetahui perbezaan antara rukun dan juga sunat. Tiap-tiap perkataan yang kita ucap dalam sembahyang, tiap-tiap perbuatan yang kita lakukan dalam sembahyang, kita tahu ini wajib ke sunat. Wajib ke sunat. Allahu Akbar, angkat tangan. Yang mana wajib, yang mana sunat. Kena tahu. Allahu Akbar tu wajib, angkat tangan tu sunat. Demikian kita baca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir yang wajib apa dia? At-tahiyatu lillah. Bacaan tasyahud akhir yang wajib, at-tahiyatu lillah. Lagi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu bacaan tasyahud akhir rukun yang wajib. Cuma kita tambah yang sunat. Hari ini kita baca tambah sunat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Tambah 3 kan? Mubarakah, salawah dan thayyibah. Ini sunat ni. Tiba-tiba selama kita sembahyang daripada balik sampai umur 40 tahun, 50 tahun, tak boleh beza yang mana wajib, yang mana sunat. Sembahyang sah tidak? Sembahyang sah tidak? Kan nama syarat sah sembahyang tahu beza antara wajib dan sunat, kan? Syarat sah sembahyang yang ke-8 tahu beza yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana rukun, yang mana sunat. Tiba-tiba tak tahu. Kan? Tiba-tiba tak tahu. Kan? Maka jalan selamat kata ulama, tapi ada jalan jangan risau. Ish, alamak, tak tahulah pula selama ni. Macam mana pula nak kodok 40 tahun yang sembahyang. Kan? Kata ulama, apabila kita ragu, ish, yang ini wajib ke sunat, kita ragu, kita pegang wajib semuanya. Kalau kita ragu satu perkara, perbuatan ni, angkat tangan ni wajib ke sunat, atau sebutan ni wajib ke sunat, apabila kita ragu, maka kita berpegang semuanya wajib. Jalan selamat, pegang semuanya wajib. Setiap yang kita ragu, kita pegang semuanya wajib. Selamat itu. Kalau kita tak boleh begitu, kita kata, yang ni ada wajib sunat, tiba-tiba tak boleh beza, itu orang panggil tidak sah tu. Bila kita ragu, kita kena pegang semuanya wajib. Kalau kita boleh beza secara satu persatu, setiap daripada permulaan takbir sampai kita beri salam, kita boleh beza setiap perbuatan, setiap perkataan,
itulah yang sebaik-baik, kan? Itu yang paling terbaik, kan? Sebab itu syarat sah sembahyang boleh bezakan antara yang fardu dan juga yang sunat, kan? Itu bicara dalam fiqh lah, kan? Cuma sini dia nak buat kesempurnaan, kan? Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Hadis ini riwayat daripada Imam Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi. Keutamaan berjamaah, Rasulullah SAW telah bersabda dalam suatu riwayat, an Abi Sa'idin Al-Khudri annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu salatul jama'ati tafdulu salatal fadzi bi 25 darajatan. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia Abi Sa'id telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjemaah itu lebih utama daripada solat sendirian sebanyak 25 kali ganda. Riwayat lain 27 kali ganda. Ada riwayat 25 kali ganda, ada riwayat 27 kali ganda. Riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Jangan kita bagi alasan saya solat dengan isteri kat rumah sama-sama berjemaah juga, belum lepas tuntutan. Berjemaah itu di masjid, surau atau seumpamanya, kan? Baru lepas tuntutan syiar Islam. Itu syiar Islam namanya, kan? Bukan hanya dapat 25-27 je, kan? Banyak sangat kita datang. Setapak kita melangkah nak pergi menggunakan fardu sembahyang, Allah naikkan darjat, Allah hapuskan dosa, dan Allah berikan amal ibadah seperti qiyamul lail. Bayangkan satu tapak. Kalau kita jalan nak menuju masjid 100 tapak, bayangkan berapa banyak, kan? Sampai di masjid kita pun niat iktikaf, pahala lagi dah, kan? Duduk setengah jam, 1 jam, 2 jam masjid, pahala sedang mengalir kalau kita niat iktikaf. Tengok ada ruang-ruang kosong, soft kosong, kita masuk penuhkan, kan? Bahu bertemu bahu, maka Allah malaikat berselawatkan orang tersebut, pahala lagi. Terlampau banyak sangat pahala. Dan kalau nak mencari pahala ni mendirikan sembahyang, teramat-amat sangat banyaknya, kan? Itulah orang panggil kelebihan orang yang mendirikan sembahyang, kan, secara berjemaah. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahawa ada beberapa orang yang tidak mengikuti jemaah dalam sebahagian solat wajib. Lalu baginda bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi summa ukhalifa ila rijalin yankhallafuna anha fa amura bihim fayuharriqu alaihim. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kata Rasulullah bersungguh-sungguh menyuruh kamu semua mengerjakan solat secara berjamaah, dan aku kata Rasulullah tidak bersetuju dengan mereka yang menyalahinya, dan aku ingin membakar mereka. Kerana itu Nabi nak bakar rumah. Nabi cerita tapi tak bakar betul-betul. Dan Nabi cerita nak bakar rumah orang yang tidak hadir mendirikan fardu secara berjemaah, kan? Nak menggambarkan pentingnya sangat, kan? Nah, kalau kita mengaji bab hadis ni, kan, sahabat orang panggil, kan, memang sentiasa mereka jagakan jamaah, kekuatan umat Islam pada jamaah. Sebab tu Nabi boleh tahu, oh ada sahabat ni sekian-sekian tak datang, kan? Pasal Rasulullah ketika habis fardu sembahyang, Nabi hadapkan tubuh pada para sahabat, dia tengok begitu, kan? Kebiasaannya dia kata tak asalnya. Kebiasaan para sahabat sembahyang ada tempat-tempat dia, kan? Ada orang sembahyang kat ujung begitu, kan? Ada orang sembahyang kat depan begitu. Ada orang sembahyang kat ujung belakang sekali, kat tiang belakang sekali begitu. Demikianlah tempat kita mengaji, kan? Ada istiqamah. Ada orang suka duduk ujung ceruk dia, tiang ke yang terakhir 50 tiang tu, passion dia gitu, kan? Ada orang suka menyurut belakang-belakang tiang, tak bagi nampak muka dia.
Kan ada orang panggil dia kena istiqamah duduk pada tempat. Begitulah zaman Rasulullah, kan. Kalau istiqamah pada tempat akan turunnya rahmat. Kan dari tu rahmat, kan kita pergi raudhah, kan. Kan dari tempat, kan. Kalau saya nak Aisyah duduk kat tiang tu, si tiang sandah tu, kan. Atau orang panggil, kan, istiqamah pada tempat itu membawa rahmat, berkat, kan. Dalam sebuah riwayat daripada Uthman bin Affan, kan, sahabat, kan, Khulafaur Rasyidin, ketika umur 7 tahun 70 tahun baru naik menjadi seorang khalifah, menantu Rasulullah, berkahwin dengan Ummul Kalsum dengan Ruqayyah, kan. Beruntung Uthman bin Affan, kan. Antara kelebihan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia semayang khatam Quran. Kan, dia semayang tiap-tiap kali semayang sunat waktu malam khatam Quran. Kan, kita dalam bulan Ramadan ni tarawih, itu pun sebulan. Sayyidina Uthman sehari dia semayang sunat waktu malam khatam Quran. Besok bangun lagi semayang sunat khatam Quran. Itu jadi menantu Rasulullah tu, kan. Dalam sebuah riwayat daripada Uthman bin Affan, orang yang sangat-sangat pemurah, kan. Hadisnya dianggap marfu'. Marfu' ni orang panggil diangkat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis mauquf, kan. Kalau tak diangkat kepada Rasulullah, diangkat kepada sahabat, itu tidak marfu' namanya, kan. Kalau marfu' diangkat kepada Nabi, disandarkan kepada Nabi. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "An Uthman bin Affan." Uthman ni orang panggil, kan, jangan baca Uthmani masuk Arab jah, kan. Ini nama orang, kan. An Uthman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal isya'a fi jama'atin kana qiyamun nisfi lailatin wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang menghadiri solat Isya secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah mengerjakan solat sunat pada separuh malam. Dan dia datang sembahyang Isya berjemaah, subuh tak datang, Isya dia datang, dia seolah-olah telah mengerjakan separuh malam, dia bangun berqiyamul lail. Ini orang yang sembahyang berjemaah waktu Isya. Dan sesiapa yang menghadiri solat Isya dan subuh secara berjemaah, Isya pun berjemaah, subuh pun berjemaah, maka seolah-olah dia telah mengerjakan solat sunat semalaman. Sepanjang-panjang malam, seseolah dia bangun sepanjang-panjang malam, dia menjalankan amal ibadat sunat. Mim baik aula kau dibangun sungguh, kan. Tak bangun pun dapat dah fadilat ni, kan. Siang dia penat bekerja, penat, lepas sembahyang berjemaah fardu Isya tidur dia. Kat subuh baru dibangun, dia sembahyang berjemaah subuh, dapat fadilat. Tetapi kalau dia bangun sungguh-sungguh, itu lebih lagi, kan. Tu tak sama, kan. Kalau bangun sungguh tu lebih lagi, kan. Kalau sembahyang berjemaah subuh dan Isya pun sepanjang-panjang malam dibangun betul-betul, atau lebih jauh lagi, kan. Riwayatkan daripada oleh Imam Muslim. Muhammad bin Wasi' telah berkata, sebab manusia ni dia berbeza, kan. Ada orang Allah berikan kekuatan, dia boleh mampu bangun malam, kan. Ada orang dia tak ada kekuatan, bukan tak nak, azam dah, dia ada azam dah, nak dah kunci dah, tapi tak ada kekuatan, tak bangun-bangun, kan. Tak bangun-bangun. 2 telefon dah, telefon suami satu, telefon isteri satu, 4 kali kunci, pukul 4, 4.30, pukul 5, 5.30, pukul 6 juga bangun. Dia tak ada kekuatan, kan. Apabila tidak ada kekuatan, sekurang-kurang kita berjemaah Isya dan juga subuh, pahala qiyamul lail tu dapat dah, kan. Kalau diberi kekuatan itu jauh lebih baik, kan. Muhammad bin Wasi' telah berkata, aku tidak menginginkan daripada dunia ini melainkan 3 perkara.
Yang pertama, seseorang saudara yang apabila aku melakukan kesalahan, dia akan membetulkan kesalahanku itu. Atau beruntung kita ada seorang saudara, dia tolong betulkan kesalahan kita. Kan? Nampak dia buat silap, nampak tersalah, dia betulkan. Beruntung tu. Kan? Ada orang dia tak ada kekuatan, nampak orang buat salah tapi tak ada kekuatan nak betulkan. Kan cakap kan terasa. Cakap kan langsung tak datang masjid. Kalau tegur nanti mulutnya, mukanya berubah, besok tak datang masjid dah. Sepatutnya bila kita datang masjid, hati terbuka, berlapang dada, bila tegur kita terima. Kan viral tu kan. Pijak tangan, dah tandang kan. Kan sepatutnya bila kita sembahyang di masjid, kita berlapang dada kan. Kalau salah silap kan, orang tegur tu alhamdulillah begitu. Yang kedua, makanan dari rezeki yang baik tanpa persoalan. Yang sebab rezeki yang akan dipersoalkan Allah. Tentulah dari rezeki yang haram kan. Kalau rezeki haram, tentu Allah akan persoalkan. Yang kedua, kata Muhammad bin Wasi' kan, dakkan dalam dunia ni apa? Rezeki yang halal, rezeki yang baik kan, dapat rezeki yang baik. Yang ketiga, solat berjemaah yang diampunkan. Mana-mana yang terlupa dari diriku dan dicatatkan kebaikan dalamnya untukku. Begitulah haram magil, 3 perkara. Hidup dalam dunia, yang pertama dia nak saudara yang baik, dia tegur kesalahan. Yang kedua, dah hidup dalam dunia nak rezeki yang halal, kebaikan. Yang ketiga, nakkan solat berjemaah sebab diampunkan dosa. Ketiga, sedang sembahyang, rokok, sedang turun sujud, sedang berdiri qiyam, gugur dosa tu. Dosa kita buat gugur daripada waktu suatu sembahyang sehingga waktu sembahyang yang seterusnya. Ketika kita sembahyang, Allah gugurkan dosa tu. Atau beruntung orang yang mendirikan sembahyang. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, sesiapa mendengar azan tetapi dia tidak menyahutnya, yakni tidak mengikuti solat berjemaah, dia jawab azan tapi tak datang pula sembahyang, kan? Maka orang itu jelas tidak dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, dan dia tidak menghendaki kebaikan untuk dirinya sendiri. Kita nak ukur diri kita orang baik ke tak baik, kan? Dengar azan pergi masjid tak? Kalau dengar azan bawa tak tahu, kurang baiklah diri kita ni, kan? Diri kita ni kurang baik ni. Dengar azannya tak senang duduk, kan? Tak senang dah. Buat apa kerja pun tak senang. Kita pun dah pergi sembahyang, kan? Atur Datuk Magil tanda-tanda kebaikan pada diri kita, kan? Keutamaan sujud. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan illa raf'ahu Allahu biha darajatin wa hatta anhu biha khati'atan." Betul kita tu? Salah baris ni. Yang betul darajatan tu, bukan darajatin tu. Darajatan tu. Kalau kita ngaji nahu, i'rab jadi maf'ulun bih. Illa raf'ahu Allahu biha darajatan tu. Bukan darajatin tu, darajatan. Kalau darajatin nak i'rab jadi apa tu? Yang betul darajatan, bukan darajatin. Maf'ulun bih. Illa raf'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim yang sujud kerana Allah satu kali sujud, melainkan dengan sujud itu Allah mengangkatnya satu darjat dan menghilangkan dari dirinya suatu kesalahan. Satu rakaat kita sujud 2 kali, dan setiap kali sujud turun, dan Allah angkatkan satu darjat, Allah hapuskan satu dosa kesalahan tiap-tiap kali kita sujud, kan? Kalau kita ada kekuatan ketika turun sujud,
letakkan lutut terlebih dahulu, barulah kita letakkan tangan. Kalau tak ada kekuatan, sakit belakang, sakit lutut, bolehlah kita turunkan tangan terlebih dahulu, kemudian baru turunkan lutut. Dan tetapi sunat ketika turun daripada sujud, hantarkan lutut terlebih dahulu bumi, baru dihantarkan tangan, kemudian dihantarkan kepala, kan sujud ke bumi. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Muslim, hidung tu sunat, kan? Hidung tu sunat menyentuh, letakkan ke bumi, kan? Yang wajibnya dahi, kan? Yang wajibnya hantarkan dahi dalam keadaan dahi itu terbuka, kan? Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, an Abi Hurairah an Rasulullah tu bukan Rasulullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu tu ma yakunu yang betul ma yakunu, baris tersilap. Qala aqrabu ma yakunul abdu. Dia kana yakunu, kun dengan fi'il nakis. Kalau kita ngaji nahwu, kana yakunu fi'il nakis, tarfa'ul isma wa tansibu khabar, meropo isim menasab khabar. Ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun faksiru du'a. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah Abdurrahman radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat yang paling hampir seseorang hamba kepada Tuhannya itu ialah ketika dia sedang sujud. Oleh sebab itu perbanyakkanlah berdoa di saat itu, saat sujud. Ketika sedang sujud, sujud ni rukun panjang, kan? Sujud rukun panjang. Kita nak sujud 2 jam boleh, tak batal sembahyang. Pada sujud rukun panjang, doa lah banyak-banyak. Kalau 10 minit mungkin dah 200 doa. Kalau 2 jam mungkin 20 juta doa ni, panjang sangat. Permintaannya banyak sangat dia, kan? Ulangkan boleh, ulangkan boleh. Jangan doa bahasa Melayu dah lah, batal sembahyang, kan? Jangan doa bahasa Melayu pula. Pasal ni sedang sembahyang ni. Ni sujud dalam sembahyang. Tapi kena sembahyang seorang diri lah tuan-tuan, perempuan, kan? Jangan sembahyang berjemaah, imam dah bangun, dia belum bangun, katanya doa, katanya. Kan wajib rabitah ke imam, kan? Makmum mandina ta'ala, kan kita angkat tabir Allah, kan kita doa jamaah atau makmuman. Kita jadi makmum, kita berniat ke imam. Imam bangun tak bangun-bangun, siapa imam, siapa makmum ni? Terbalik ni, kan? Siapa yang ketua, kan? Tu kalau kita nak berdoa ketika sembahyang seorang diri, kan? Sujud lama-lama begitu, kan? Darah pun akan berhimpun kepala, kan? Baguslah otak cerdik dalam ilmu kepala. Kalau lama sangat dia bangun, nanti bintang dia pusing, kan? Diriwayatkan oleh Imam Muslim, kan? Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang soleh. Apa tanda dia? Terdapat pada muka mereka dari kesan sujud dan ibadat mereka yang ikhlas. Jangan terlupa ikhlas tu. Jangan sengaja tonyoh nak bagi apa, nak bagi hitam lagi tu. Itu sengaja tu, itu bukan ikhlas namanya. Sebab tu dibuat dalam kurungan. Dibuat dalam kurungan apa? Dan ibadat mereka yang ikhlas. Kalau memang dah ada begitu, tu tanda tunjukkan orang itu orang yang soleh. Oh, nampak ada tanda kat muka dia, ini orang soleh ni, kan? Menandakan dia banyak sembahyang, kan? Adapun yang dimasukkan dengan bekas atau kesan itu ialah cahaya khusyuknya. Muka ni bercahaya-cahaya, tengok bersinar-sinar begitu, kan? Kalau orang yang tak sembahyang disuram, yang muka tak ada nur. Orang sembahyang mukanya ada nur, cahaya.
Sebab cahaya inilah yang memancar keluar dari batin seseorang itu. Kan bila kita sembahyang, kan wajah kita ada nur cahaya. Kan bila orang tak sembahyang, orang yang tak sembahyang ni, air hujan yang turun atas rumahnya lebih teruk daripada khinzir. Kan pernah dengar dia kan? Rumah orang yang tak sembahyang, kalau hujan turun, air hujan yang turun tu, ya Allah, nak menggambarkan, nak bagi tahu, kan teruk sangatlah kalau tak sembahyang ni. Kan suatu kewajipan amalan yang pertama, hisab, yang membezakan antara orang Islam dengan orang kafir, sembahyang. Antara perbezaan umat Islam dengan umat orang kafir ini tentang sembahyang. Bila kita tidak mengerjakan sembahyang, seseorang tak ada beza. Tak ada beza, ni orang Islam ke orang kafir ni, tak ada beza. Itu tentang kan hebatnya sembahyang ni kan. Kewajiban khusyuk, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa'budni wa aqimis salata li zikri. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, sembahlah aku, kata Allah, dan dirikanlah salat untuk mengingati aku. Kan surah Taha ayat ke-14. Menurut zahirnya perintah adalah menunjukkan wajib. Kan wa aqimis salah fi'il amar, aqama yuqimu aqim. Dan orang panggil bila fi'il amar menunjuk atas perintah, hukumnya wajib. Sembahyang tu hukumnya wajib. Kan zahir begitulah, tunjukkan wajib. Zahir ayat Allah SWT menandakan sembahyang hukumnya fardu wajib. Lalai dan leka adalah berlawanan dengan ingat. Kan ketika sembahyang lalai leka itu lawan daripada ingat. Dan itu orang panggil perbezaan martabat ikhlas dan siddiq. Apabila kita sudah capai martabat ikhlas, memang kita mengerjakan ibadat sembahyang semata-mata kerana Allah. Bila ikhlas, belum tentu kita capai martabat siddiq. Cubalah kita mencari martabat siddiq, muafakat. Apa yang kita sebut, hati pun kita silarkan, baru tidak kazib, dusta. Kan mulut menyebut bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, tapi hati hilang. Hati ingat ke rumah, jauh pergi. Ingat ke kampung, jauh perginya. Dan ingat pasangan, anak-anak, cucu, anak aku ni apa ni, ingat anak aku ni. Kan hati ke mana? Kan itu tidak benar. Dia dusta dengan Allah SWT kan. Itu lalai namanya. Orang yang lalai leka kan. Jika seseorang itu lalai dan leka dalam solatnya, bolehkah dikatakan bahawa ia mendirikan solat kerana mengingati Allah, sedangkan Allah menyebut dalam Quranul Karim li zikri? Kita mendirikan sembahyang untuk apa? Dirikan sembahyang untuk ingatkan Allah. Tiba-tiba kita dirikan sembahyang, kita lalai kan, maka kita tidak mengingatkan Allah, seolah sia-sia. Kan sembahyang pada zahir, hakikat kita tidak sembahyang, sia-sialah. Sembahyang untuk ingatkan Allah, tiba-tiba Allahu Akbar, hilang dah. Baru rakaat pertama dia lupa, ini pertama kedua, teruk sangat tu. Kan tu hatinya bermasalah. Kan hatinya bermasalah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala takum minal ghafilin. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai. Kadang-kadang kita ni orang yang tak ada gangguan, dia tak rasa. Kalau orang yang ada gangguan, dia akan rasa bagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita nak sembahyang, time itulah datang sakitnya. Tak sembahyang elok je sihat, tapi nak sembahyang itulah datang macam-macam cubaan. Kan bagi orang yang ada gangguan itulah. Tapi nak sembahyang, Allahu Akbar, dah Allah Tuanku, belum Fatihah dah lupa dah rakaat pertama kedua. Orang yang ada gangguan begitulah. Kan kalau orang yang ada gangguan begitulah. Kan time itulah orang panggil rasa kepala macam kena cengkam, kena toih-toih rasanya. Kan itu sabarlah ujian Allah Taala, mujahadah. Kan rukun ihsan tu ada 2, jangan terlupa. Rukun Islam itu 5,
rukun iman itu 6, rukun ihsan itu 2. Dan anta budallah ka'annahu tarahu, ka'annaka tarahu. Dan yang pertama rukun ihsan mujahadah, yang kedua muraqabah. Kita lawan. Dan lawan lama-lama makin jauh, makin jauh gangguan tersebut. Insya-Allah kekuatan kita umat Islam pada sembahyang. Sebab tu ketika sembahyang, waktu itulah paling banyak diuji. Ketika sembahyang lah sangat-sangat banyak ujiannya. Sebab ibadat sembahyang ibadat yang paling utama. Seboleh-boleh iblis syaitan dia nak kita nak, kalau boleh langsung tak sembahyang. Kalau kita sembahyang dia akan lalai kita. Dan dia akan tarik jauh, hati itu tarik jauh. Dan sebab itulah kata alim ulama, dan sebelum sembahyang kita istihdar terlebih dahulu. Silarkan hati supaya hati tak lari jauh. Sebelum kita angkat takbir Allahu Akbar, istihdar, kita silarkan hati. Ni aku nak sembahyang ni. Ni aku nak sembahyang ni. Kita silarkan dulu. Aku nak sembahyang fardu zuhur ni. Dan 4 rakaat ni. Dan ada sujud, ada rakaat, ada qiyam, tasyahud, silarkan dulu. Biar hati tu terpelihara. Sebab itulah kata ulama, sunat kita berlafazkan niat. Walaupun bukan wajib, sunat itu membantu. Demikian dalam tasawuf. Sebelum kita nak masuk sembahyang, sunat dalam fiqh kita masuk dengan keadaan rajin. Sunat bila kita bangun nak pergi sembahyang, kita bangun dalam keadaan rajin. Satu benda sunat. Bila kita rasa rajin tu, ringankan tubuh, itu membantu kita ingatkan Allah ketika dalam sembahyang. Kita bangun dalam keadaan malas, nanti hati mudah lalai. Kemudian sebelum angkat takbir, istihdar, silarkan terlebih dahulu. Boleh kita angkat takbir Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i berapa alif jangan lupa. Dalam mazhab Syafi'i sunat kita angkat takbir 3 alif. 3 alif 6 harakat. Allahu Akbar. Dan had batal 7 alif, jangan lebih 7 alif. 7 alif 14 harakat. Panjang sangat pula. 18 harakat di balun. Batal lah sembahyang kan. Allahu Akbar. Lebih 14 tu. 7 alif 14 harakat, lebih 14 harakat. Batal lah kan. Dan ada sunat 3 alif 6 harakat. Kalau 3 alif 6 harakat ni perkataan muafakat dengan perbuatan. Perbuatan angkat letak balik itu dengan qadar pertengahan, muafakat dengan 3 alif 6 harakat. Allah daripada bawah kan. Allahu Akbar. Muafakat tu. Sunat. Ada orang letak dulu baru habis. Ada orang habis dulu boleh letak, tak muafakat. Allahu Akbar belum letak lagi. Pasal pendek sangat. Ada sunat muafakat antara perbuatan dan juga perkataan. Demikian setiap gerakan solat. Ada orang dah sujud, takbir dia belum habis lagi. Allahu Akbar, sujud dah lama dah. Tak muafakat. Dan ada muafakat antara perbuatan dan juga perkataan, baru sempurna sembahyang kan. Itulah haram bagil, jangan kita tergolong daripada orang-orang lalai dalam sembahyang kan. Firman-Nya Allah SWT lagi, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya firman Allah SWT, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat mereka. Dan qad, sesungguhnya, aflahal, berjayalah orang-orang beriman. Dan siapa yang berjaya ni? Allazina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam solat mereka. Dan sebab tu sembahyang, dan kadang-kadang Allah ibaratkan Al-Quranul Karim kan, dengan fi'il mudhari' kan. Bila fi'il mudhari' dia membererti dua, masa sekarang dan masa akan datang.
Kalau hari ni kita boleh khusyuk 10%, tahun depan mungkin 20%. Dan dia kena perbaiki. Kalau hari ni khusyuk 30%, mungkin tahun depan naik 5%, 35%. Nak khusyuk 100% payah. Kan kita bukan makam para wali, bukan makam para sahabat. Nak khusyuk 90% cukup payah. Kan Sayyidina Ali kan, Rasulullah tawarkan siapa yang khusyuk semayang akan aku hadiahkan rida aku ni. Dan Sayyidina Ali semayang, ketika tasyahud terlintas, warna apa yang nak bagi ni? Itu setara Sayyidina Ali tu. Kita bukan ketika tasyahud, ketika takbir dah, Allah, dapat rasa-rasa hadiah apa dapat ni, habis lah. Atau orang panggil cukup payah, tetapi kena mujahadah, muraqabah kan, sikit demi sedikit kan. Daripada ayat di atas jelaslah bahawa cara untuk mencapai kebahagiaan itu ialah dengan jalan khusyuk dalam solat kan. Kadang-kadang rumah tangga bergelora tak bahagia, barangkali tidak khusyuk dalam sembahyang kan. Cubalah kita perbaiki. Kena ajak suami sembahyang sama-sama berjemaah, datang masjid, khusyuk dalam solat kan. Sahabat khusyuk dalam solat sampaikan kalau anak panah terkena pertubuhnya tak berasa sakit. Hebatnya khusyuknya sahabat dalam sembahyang, kalau terkena anak panah tak rasa sakitnya. Kita semut gigit, ya Allah, sanggup berdiri sebelah kaki garuk. Berdiri sebelah kaki sembahyang ni digaruk, gatal kan. Itu nampak sangat tak khusyuknya. Nampak sangat tak khusyuk. Kejap garuk kiri, kejap garuk kanan kan, kejap gatal sebelah sini, kejap gatal kepala, kutu dah pula kan, macam-macam kan. Atau menggambarkan tidak khusyuk kan. Ini sebagai pernyataan bahawa seseorang yang tidak khusyuk dalam solatnya, maka dia tidak akan dapat mencapai kejayaan dan kebahagiaan yang diinginkannya. Kerana kejayaan dan kebahagiaan itu terdapat dalam khusyuk. Nak jadi orang yang bahagia, kuncinya khusyuk dalam sembahyang. Dan itulah kebahagiaan yang dicari. Inilah bahagian dicari. Rasa hidup ni macam tak sempurna, ada benda macam belum dapat kan? Barangkali belum khusyuk dalam sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas salatu innamas salatu tamas kunun. Betul lah dia khobar. As-salatu mubtada, tamaskunun khobar, betul lah. Innamas salatu tamaskunun wa tawadu'un wa tadarru'un wa tada'u yadaika taqulu Allahumma faman lam yaf'al fahiya khada'un. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya solat itu adalah penetapan hati. Sebenarnya sembahyang ini untuk menetapkan hati, tapi kita terbalik. Bila anggota tetap, hati berjalan kan. Allahu Akbar, diam anggota, hati mula berjalan, jauh berjalan. Hati mengembara, jauh pula dia kembara kan. Bila kita bergerak, hati tak kembara pula. Bila tubuh bergerak, hati diam pula. Terbalik gitu. Nabi kata sembahyang tetap hati. Kita sembahyang, hati berjalan. Terbalik ni. Ada masalah kat diri kita ni. Merendahkan diri serta jiwa. Bila kita sembahyang, tawaduk, tadarru', kita merasakan diri kita dihina, kita merasakan depan Allah kita ni lemah. Ini orang panggil dalam keadaan tawaduk, tadarru'. Nak angkat tangan pun tak mampu melainkan dengan izin Allah. Kita merasakan diri kita ni sehabis-habis hina dan kotor. Dan engkau meletakkan kedua tanganmu kan, wa tada'u yadaika, letakkan tangan sambil mengucapkan ya Allah, ya Allah kan. Tapi jangan ucapkan dengan mulut lah kan. Jangan ucapkan mulut, ini dalam sembahyang ni.
Ni hati. Ini soal hati. Allahu Akbar. Letak tangan dalam fiqh ada berapa? Ingat lagi tak? Ada apa cara? Jenuhnya tu kau tak ingat kan? Ada 3 cara kan? Yang pertama digenggamkan kan? Yang pertama digenggamkan. Jangan terlupa tuan-tuan, kan kita hari semayang. Yang pertama digenggamkan, qaul mu'tamad. Yang kedua dihemburkan tangan, dirapatkan jari. Allahu Akbar begini. Yang kedua begini. Yang ketiga dihamburkan tangan, dijarakkan. Dalam fiqh 3 sebut. Allahu Akbar boleh, tapi mu'tamad begini. Allahu Akbar, ini mu'tamad. Kalau tak nak lupa ilmu, ketika sembahyang sunat kita ubahlah. Ketika sembahyang sunat kita buat Allahu Akbar, sunat. Naik rakaat kedua Allahu Akbar, gerak kan. Cuma dalam tasawuf ada riwayat mengatakan 2 jari. Allahu Akbar, ada riwayat ulama meriwayatkan boleh 2 jari. Oh, jangan sini nampak. Oh, buku ni tebal, subhanallah. Yang pertama digenggamkan, yang mu'tamad digenggamkan. Kan? Tak nampak lagi Bangun tak ada mikrofon kan? Yang pertama digenggamkan. Kalau mu'tamad yang pertama digenggamkan. Ha? Sini. Nampak Sini Yang pertama digenggamkan. Ni mu'tamad. Allahu Akbar yang pertama. Yang kedua boleh dihunjurkan jari dalam keadaan rapat jari. Allahu Akbar. Yang kedua. Yang ketiga dihunjurkan jari, direnggangkan. Allahu Akbar boleh. 3 riwayat. Cuma dalam kitab tasawuf dia boleh 2 jari. Allahu Akbar. Ada kitab tasawuf kan. Kalau kita fiqh 3 lah kan. Di Malaysia kebanyakan orang bermazhab Syafi'i ketika letakkan tangan dia sengit ke kiri. Kan? Dia sengit kiri. Riwayat daripada Ibnu Khuzaimah. Dia sengit ke kiri. Riwayat daripada Ibnu Khuzaimah ketika meletakkan tangan di bawah dada atas pusat. Di mana tempat nak letakkan tangan? Dekat makam zulmah. Makam zulmah. Jantung kita besar penumbuk sebelah kiri. Ini jantung kita. Makam zulmah tu di sini, jadi kelingking. Ini makam zulmah. Setiap manusia yang dilahirkan dalam muka dunia, setiap insan yang Allah lahirkan ke dalam muka bumi ini, dia ada makam zulmah, termasuk para anbiya mursalin. Istimewa Rasulullah, dia belah dadanya dikeluarkan basuh dengan air zam-zam kan. Itu istimewa. Kita tak boleh. Kan? Bila makhluk gangguan yang bernama iblis syaitan masuk dalam badan manusia, dia sudah ada rumah tapak dia, makam zulmah. Oleh kerana hati kita kotor, maka riwayat Ibnu Khuzaimah tutupkan sebelah kiri, makam zulmah namanya. Sini tutup. Allahu Akbar. Tutup sebelah kiri. Jangan tutup sebelah atas sini. Jangan, makam zulmah bukan di ibu jari, makam zulmah di jari kelingking. Jangan sini pula. Kan? Macam-macam cara orang sembahyang lah. Kan? Ada orang macam ni lah. Kan? Macam-macam cara kan. Manhaj Nabi memang ada sembahyang di tengah-tengah. Tak napi, Nabi memang ada begini. Begini pun ada. Begini pun ada. Bawah pusat pun ada. Itu manhaj namanya. Rasulullah pernah mengajarkan itu manhaj jalanan. Tetapi kita ikut satu jalanan, itu namanya mazhab. Itu namanya mazhab. Satu jalanan, satu cara, itu namanya mazhab.
satu jalanan. Memang tak Nabi Rasulullah pernah begini, pernah begini, pernah begini. Itu manhaj namanya. Kan? Tetapi kita orang yang bermazhab Syafi'i, kita pilih dalam banyak-banyak yang mana lebih aula muktamad di sisi mazhab Syafi'i, kirilah. Termanggil mazhab namanya kan. Itu namanya mazhab. Itulah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga An-Nasa'i. Dan sesungguhnya solat itu adalah penetapan hati, merendahkan diri serta jiwa, dan engkau meletakkan kedua-dua tanganmu sambil mengucapkan ya Allah, ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Maka sesiapa yang tidak melakukan yang demikian itu, dia adalah penipu. Kan? Kita sembahyang hati tak tetap, dengan sombong ujubnya, maka dia orang panggil khada'un, penipu besar ni kan. Diriwayatkan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'dan. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang solatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan buruk dan kemungkaran, maka orang itu tidaklah ditambahkan oleh Allah melainkan jauh dari kebenaran. Ini tanda-tanda sembahyang orang yang diterima. Bukan sah. Tanda sah sembahyang rukun dan syarat. Tanda terima sembahyang inilah tandanya. Bila kita sembahyang, kita tidak mengerjakan perbuatan buruk dan mungkar. Dan fahsya, buruk, munkar. Bila sembahyang masih lagi mengerjakan perbuatan fahsya, munkar, bermakna sembahyangnya belum diterima oleh Allah SWT. Aku tengok dia sembahyang ni, nombor ekor main juga. Tengah-tengah sembahyang terjatuh pula nombor ekor. Kod mana ni? Menandakan, tandalah. Ini tanda saja, dan bukan confirm ni, sebagai tanda sifat-sifat ataupun tanda-tanda orang yang sembahyang ini Allah tidak terima. Sebab Nabi sebut, Allah sebut dalam Quran, sembahyang itu boleh mencegah daripada perbuatan fahsyat dan mungkar. Tiba-tiba sembahyang berjudi juga, sembahyang tak tinggal. Dan sembahyang dia, dan minum arak diminum juga. Atau menandakan dia tidak boleh mencegah fahsyat mungkar, menandakan sembahyang belum diterima oleh Allah SWT kan. Diriwayatkan oleh At-Tabrani. Diceritakan juga dari Muslim bin Yasar, bahawa suatu hari dia telah mengerjakan solat di Masjid Basrah. Lalu salah satu dinding masjid itu terjatuh. Tengah-tengah sembahyang ke Masjid Basrah, tiba-tiba dinding salah satu masjid terjatuh. Orang ramai terkejut kena bunyi tu. Dindingnya tu bunyi kuat. Ramai terkejut. Tetapi dia, siapa ni? Dia Muslim bin Yasar, sedikit pun tidak menoleh, kan? Dia tidak menoleh sedikit pun. Setelah itu orang ramai gembira kena mengetahui bahawa dirinya selamat. Muslim berasa heran lalu berkata, aku tidak perasan kejadian itu. Tak perasan tak tengah-tengah sembahyang dinding runtuh. Ibnu Abbas berkata, 2 rakaat solat yang dilakukan dengan penuh tafakkur adalah lebih baik daripada mengerjakan solat semalaman tetapi hati sentiasa lalai. Orang ramai semua selamat, alhamdulillah, tak terkena dinding roboh, selamat. Selamat kok mana? Menandakan sembahyang itu lalai. Ya. Adapun Yasar Muslim bin Yasar tak perasan pula. Tak tahu dia runtuh. Itulah sembahyang yang khusyuk yang diterima oleh Allah SWT kan. Kita sembahyang kan, kalau banyak pun tapi hati lalai kan rugilah daripada orang yang sembahyang 2 rakaat tapi penuh dengan tafakkur kan, duduk mikir, renung-renung, silar, khusyuk begitu kan. Atau kita perbaiki, hari ni mungkin 10, besok 20%, baiki lagi, kita baiki, kadang-kadang jatuh, naik semula. Begitulah kemudian keutamaan masjid dan tempat solat kan.
syariat Nabi Muhammad boleh semayang di mana-mana. Bersalahan syariat Yahudi. Dan syariat Bani Israel Yahudi, mereka hanya semayang di kanisah saja. Kita di mana bumi kita pijak, selagi tidak ada najis, kita boleh semayang situ, di situ kan. Atau kelebihan umat Rasulullah SAW kan. Kita tangguh dulu kan. Kemudian kata muallif, keutamaan masjid dan tempat solat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihnahu fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma aftah bi hikmatika futuhal 'arifin wanshurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.